أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita akan teruskan kuliah online kita. Kita akan mempelajari sebuah kitab yang bertajuk Syaraf Al-Ummah Al-Muhammadiyah, yang bermakna keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ianya dikarang oleh seorang ulama besar daripada kota Mekah Al-Mukarramah, Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'an. Jadi pada malam ni kita akan teruskan membicarakan tentang salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah salah satu keistimewaan yang khusus yang diberikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada minggu lepas kita telah pun berbicara sedikit sebanyak tentang keistimewaan ataupun khususiat hari Jumaat itu sendiri. Dan pada malam ni kita teruskan lagi sikit lagi perbincangannya. Dan kepada yang bersama sekarang, yang sedang mendengar kuliah saya ni, saya ucapkan terima kasih. Nampak yang ada sama dengan saya ni Abang Zahudin. Salam buat Ustaz Tariq yang saya kasihi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Abang Zahudin? Sihat ya? Okey, Alhamdulillah, terima kasih kerana bersamalah pada malam ni. Dan juga Tuan Azumi Hashimu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tariq dan semua hadirin, semoga Ustaz Tariq dan semua dalam keadaan sihat, insya-Allah. Amin, amin, amin. Minggu lepas dan miss ingatkan tak ada. Tak apa tuan-tuan ya, tak apa, miss tak apa, tak ada masalah ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang penting malam ni dapatlah kita tumpang barakah membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, moga-moga bertambah berkat kehidupan kita, bertambah sinar hati dan jiwa kita. Semoga murah rezeki kita, semoga selamat insya-Allah taala berkat kita cuba mempelajari, memahami, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan insya-Allah terlimpah keberkatan dalam hidup berkat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan ya tuan-tuan. Di sini saya nak membacakan satu lagi hadis berkenaan hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Antara kelebihan pada hari Jumaat adalah berselawat dan mengucapkan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat memperolehi kelebihan dan ganjaran yang berlipat kali ganda. Hal ini berdasarkan hadis an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علي. قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت بعد الموت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل حرم الأرض an ta'kula ajsadal anbiya.
Bermaksud daripada sahabat Nabi yang bernama Aus bin Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di antara kelebihan hari Jumaat ialah pada hari tersebut Allah menciptakan dan mewafatkan Nabi Adam alaihissalam, dan ditiupkan sangkakala dan terjadinya halilintar. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan salawat ke atasku, kerana sesungguhnya salawatmu pada hari Jumaat itu akan dibentangkan di hadapanku. Maka para sahabat pun bertanya, bagaimanakah salawat kami akan dibentangkan kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan jasadmu telah hancur ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi daripada memakan jasad para nabi-nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad beliau. Jadi hadis ini mengandungi pelbagai makna dan pelbagai perkara-perkara yang patut dipahami. Pertama sekali, cuba kita tengok ya. Nabi SAW bersabda, inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari untuk kalian adalah hari Jumaat. Sebaik-baik hari untuk kalian adalah hari Jumaat. Hadis ini sangat clear, sangat terang, tidak sama-sama, tidak apalah, sangat clear bahawa Nabi SAW telah bersabda, hari yang paling afdal, hari yang paling mulia, hari yang paling agung di sisi Allah itu adalah hari Jumaat. Jadi saya pernah tengok ada satu perbahasan dalam kitab Hasyiah Imam Al-Bajuri, bahawa Imam Al-Bajuri pernah menyatakan, sesungguhnya ulama telah bersepakat bahawa hari yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah dalam setahun itu adalah hari Arafah. Saya rasa perkara ni saya dah sebut sebelum ni, tak apa saya ulang balik sekali lagi supaya kita boleh ingat sama-sama. Hari yang paling agung, paling besar, paling mulia di sisi Allah itu adalah hari Arafah, 9 Zulhijjah. Okey. Nombor 2 apa dia tuan-tuan? Nombor 1 okey, hari Arafah. Nombor 2 apa dia orang Nisfu Sya'ban ke, malam Lailatul Qadar ke, malam Isra' Mi'raj ke, apa dia nombor 2 ni? Maka ulama menyatakan hari yang paling mulia di sisi Allah nombor 2. Apa maksud nombor 2? Maksudnya dia mengatasi hari-hari yang lain. Nombor 2 itu adalah hari Jumaat. Hari yang paling mulia di sisi Allah, nombor 2 adalah hari Jumaat, nombor pertama adalah hari Arafah. Apa maksud hari Jumaat adalah hari nombor 2 paling mulia di sisi Allah? Maksud dia hari Jumaat itu lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban, lebih afdal daripada malam Isra' Mi'raj, lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar, lebih afdal daripada hari-hari dalam bulan Ramadan. Sebutlah hari apa sekalipun, hari Jumaat tu lebih mulia daripada semua hari-hari tersebut. Sebab apa kita cakap macam tu? Mungkin ada yang pelik, Ustaz, takkan hari Jumaat dengan hari raya Jumaat lagi mulia? Hari raya lah lagi sedap, dapat makan lemang, dapat makan rondang kan, dapat beraya, yang muda-muda dapat duit raya. Sedap hari Jumaat, apa-apa hari raya lah. Takkanlah hari Jumaat lebih mulia daripada hari raya? Maka jawapan dia yes. Yes, hari Jumaat lagi mulia daripada hari raya. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Bukan dan khabar macam tu dah. Bukan dan khabar tu dah. Nabi yang khabar. Apa Nabi khabar? Nabi khabar, inna min afdali ayyamikum. Mana dah? Saya nak baca balik. Mana poin ni? Nabi khabar, inna min afdali ayyamikum.
ya, hari yang paling afdal, hari yang paling afdal untuk kalian itu hari Jumaat. Nabi khabar bahawa hari yang paling afdal adalah hari Jumaat. Maka hari Jumaat ni duduk di tempat nombor 2, hari yang paling mulia setelah hari Arafah. Jadi hari Jumaat ni mengatasi kemuliaan hari-hari yang lain seperti hari nisfu Syaban, Isra Mi'raj, apa semua hari raya semualah, diatasi oleh hari Jumaat. Tu dia. Jadi hebat ni, hari Jumaat ni punyalah hebat tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah hari yang sangat mulia. Dan Nabi SAW pun menjelaskan serba sedikit secara ringkas kenapa hari Jumaat itu dikatakan hari yang sangat mulia. Kerana Nabi kata pada hari tersebutlah Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Dan pada hari tersebutlah Allah mewafatkan Nabi Adam. Dan pada hari Jumaat jualah akan berlakunya tiupan sangkakala. Dan pada hari Jumaat jugalah akan berlakunya hari kebangkitan daripada kubur. Jadi hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Dibangkitkan sekalian manusia daripada kubur mereka pun pada hari Jumaat. Semua berlaku pada hari Jumaat. Jadi itu antara perkara yang membuktikan kemuliaan hari Jumaat itu sendiri. Kalaulah hari Jumaat itu tiada kemuliaan padanya, maka takkanlah Allah pilih hari Jumaat untuk Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, untuk Allah Ta'ala wafatkan Nabi Adam, untuk Allah Ta'ala jadikan hari kiamat, untuk Allah Ta'ala jadikan tiupan sangkakala. Maka bila Allah memilih hari Jumaat itu untuk Allah Ta'ala laksanakan semua perkara-perkara ini, itu menunjukkan bahawa hari Jumaat ada memiliki keistimewaan, kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, okey. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi, kata Nabi, fa'akthiru minas salati alayya fihi. Maka perbanyakkanlah. Maksudnya hari Jumaat ni hari yang mulia punya pasal. Maka Nabi kata, hendaklah kalian memperbanyakkan salawat ke atasku pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat kena banyak membaca salawat kepada Nabi. Fa inna salatakum yaumal jumu'ah ma'rudatun alayya. Sesungguhnya selawat kalian yang kalian baca pada hari Jumaat akan dibentangkan di hadapan aku, kata Nabi. Ya, selawat yang kita baca pada hari Jumaat akan disampaikan kepada Nabi SAW oleh para malaikat. Maka para sahabat pun bertanya, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arimta, ya Rasulullah, macam mana selawat kami akan ditunjukkan kepada Tuan padahal Tuan telah pun, maksudnya lepas Nabi wafat lah. Maksudnya lepas Nabi wafat, Nabi dah tak ada, macam mana selawat itu akan dibentang kepada Nabi SAW? Maka Nabi pun menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi daripada memakan jasad para nabi. Maksudnya para nabi-nabi yang telah dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi jasad mereka hidup di dalam kubur mereka. Jasad mereka tidak akan dimakan oleh bumi. Bumi telah diharamkan daripada memakan jasad para nabi-nabi. Menunjukkan kemuliaan jasad para anbiya, khususnya menunjukkan kemuliaan jasad Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti para nabi-nabi itu walaupun telah wafat, tetapi pada hakikatnya mereka hidup di dalam kubur mereka. Para nabi-nabi pada hakikatnya hidup dalam kubur mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bermaksud Nabi bila dah meninggal tu maksudnya dah tak ada, tak boleh. Ini dalil yang kita tengah baca ni, bahawa para nabi-nabi itu sesungguhnya mereka hidup dalam kubur mereka. Masya Allah. Oleh yang demikian, sebab itulah malaikat boleh membentangkan salawat-salawat yang dibaca oleh umat Nabi pada hari Jumaat kepada Nabi SAW. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Faham ya? Okey. Jadi hadis ni Masya Allah tabarakallah, ya, hadis yang hebat. Baik, hadis yang berikutnya
An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثر الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة. Bermaksud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, banyakkan selawat kepadaku pada malam dan siang hari Jumaat. Jadi maksud dia masuk saja azan maghrib pada hari Jumaat, malam Jumaat. Malam Jumaat tu masuk saja azan maghrib, maka lidah kita ni kena terus biasakan baca selawat kepada Nabi. Masuk je malam Jumaat, lidah ni biar basah dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh lepas maghrib malam Jumaat tu dah baca selawat. Lepas Isyak malam Jumaat tu baca lagi selawat. Lepas subuh pagi Jumaat tu baca lagi selawat. Bacalah selawat tuan-tuan dan puan-puan. Setiap selawat itu dibentangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu selawat-selawat ini menjadi saksi untuk kita pada hari kiamat dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu layak mendapat syafaat daripada Nabi. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling orang yang paling utama, yang paling aula, paling patut mendapat syafaat daripada aku pada hari kiamat, itu adalah orang yang paling banyak selawatnya ke atas aku. Jadi salawat ini menjadi simbol kepada kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan ya. Terima kasih semua yang sedang mendengar kuliah saya ni. Makcik Syahriah, Makcik Kamsiah Naim, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hajah Maisarah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, biasakanlah benda ni boleh kita jadikan sebagai satu budaya, satu kebiasaan, bahawa masuk saja hari Jumaat tu, malam Jumaat tu, kita terus banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Bila sebut memperbanyakkan selawat kepada Nabi, semua hadis kata banyak selawat, banyak selawat, banyak selawat, banyak selawat. Cuma nak tanyalah sikit kan. Yang dimaksud dengan banyak selawat ni maksudnya berapa kali selawat ni? Bila Nabi kata perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat, maka agak-agak berapa kali kita disuruh selawat pada hari tersebut? Cuba tuan-tuan teka sikit. Bila suruh banyak selawat ni, agak-agak berapa banyak selawat Nabi nak suruh kita baca ni? Cuba tuan-tuan perempuan, makcik-makcik, cuba komen sikit kat bawah tu. Agak-agak berapa banyak selawat kita kena baca pada hari Jumaat? Ada orang nak jawab sikit? Nak try teka ke apa ke? Tak apalah, kalau salah tak ada kena marah dah. Teka tersalah tak apalah. Jadi berapa banyak selawat yang seharusnya kita baca pada hari Jumaat tuan-tuan dan puan-puan? Masya-Allah, 1000 kali Ustaz, insya-Allah. Baik. 1000 kali tu, siapa boleh baca selawat 1000 kali pada hari Jumaat, insya-Allah tak lama tu jadi wali tu. Tak lama tu insya-Allah dia akan jadi orang yang sangat hebat tu. 1000 kali pada hari Jumaat itu cukup hebat tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat amal macam tu, hari Jumaat baca 1000 kali, itu asah anda. Ya. Jadi saya petik daripada kitab yang kita belajar malam ni. Kitab yang kita belajar malam ni, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ni, Tuan Syekh pengarang kitab dia sebut,
Dia sebut kat sini, sebahagian para arifin berkata, sekurang-kurang had banyak. Dalam hadis tadi tu Nabi kata perbanyakkan. Nabi kata, maksud dia sekurang-kurang had banyak tu ialah 300 atau 400 kali selawat kepada Nabi. Maksudnya hari Jumaat disuruh memperbanyakkan. Itu paling sikit 300 atau 400 selawat kena baca. Itu minimum bagi memperbanyakkan selawat. Minimum bagi memperbanyakkan selawat tu 300 atau 400. Bila Nabi SAW kata memperbanyakkan, maksud memperbanyakkan tu apa dia? Maksudnya kita baca selawat setiap hari. Isnin baru baca selawat, Selasa baca selawat, Rabu baca selawat, Khamis baca selawat. Setiap hari baca selawat. Tapi pada hari Jumaat, banyakkan lagi. Banyakkan daripada kadar kebiasaan kita baca selawat. Itu namanya memperbanyakkan. Bukannya hari lain tak baca selawat, duduk hari Jumaat saja baca selawat, seminggu sekali baca selawat. Tak jadi, bukan tu maksud. Maksud tuan-tuan, setiap hari kita baca selawat, tapi pada hari Jumaat secara khusus, secara special, kita tambah lagi. Maka kadar kita baca selawat pada hari Jumaat itu paling sikit lah 300 atau 400. 300 atau 400. Tapi siapa dapat baca sampai 1000 selawat ni, macam Hajjah Maisarah sebut ni kan, 1000 kali selawat ustaz, itu benar-benar satu perkara besar lah. Copek jadi wali tu insya-Allah. Ya. Kenapa ulama kata 300-400 Ada kau sebab kenapa ulama letakkan bilangan tu? Had paling minima tu 300 atau 400. Saya teringat satu kisah tuan-tuan dan puan-puan. Satu kisah. Kisah ini dia berkenaan dengan seorang wanita yang salihah, yang telah mencapai martabat wilayah, wali besar, yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar nama beliau. Nama beliau adalah Rabi'atul Adawiyah. Kan ada lagu nasyid kan? Ada lagu nasyid kan, nak nyanyi pasal Rabi'atul Adawiyah tu kan. Saya nak nyanyi, saya tak ingat lirik lirik tak ingat. Lepas tu suara pun tak sedap benar dah. Kan dan nyanyi sekarang takut tidur pula makcik-makcik ni kan. Penting adalah orang buat lagu tu. Lagu siapa Hijaz ke Raihan ke, saya tak ingat lah. Adalah lagu nasyid, dia nyanyi pasal Rabi'atul Adawiyah. Sebab Rabi'atul Adawiyah adalah seorang yang cukup hebat dalam sejarah Islam. Baik, ketika pada saat Rabi'ah itu dilahirkan oleh ibunya, pada saat dia lahir ni, keluarga mereka ini keluarga yang sangat miskin. Ibu yang baru melahirkan Rabi'atul Adawiyah, dia nak sapu sapu minyak pada perut dia, kerana baru melahirkan anak. Dan melahirkan anak, dia nak sapulah minyak. Tengok ke rumah nak minyak pun tak ada. Nak sapu minyak pun tak ada. Maka ibu kepada Rabi'atul Adawiyah panggil suami dia, itu ayah kepada Rabi'atul Adawiyah. Dia kata, Bang, orang baru bersalin ni orang baru bersalin ni nak letak minyak pun tak ada Boleh tak abang tolong pergi ke rumah jiran kita, minta sikit minyak ke dia, boleh? Bila maksudnya ayah kepada Rabi'ah ni dengar, dia pun pergilah ke rumah jiran. Tinggal lagi ayah kepada Rabi'atul Adawiyah ni juga seorang insan yang begitu hebat. Kerana semiskin-miskin mereka tidak pernah meminta apa pun daripada sesiapa pun. Walaupun makanan pun tak ada ke rumah, walaupun minyak pun tak ada ke rumah, tapi mereka tidak pernah meminta-minta daripada sesiapa pun. Tapi pada saat isterinya baru melahirkan anak, dan isteri nak minyak untuk dia sapu pada perutnya, maka si suami, dia macam mana nak cakap,
Dia pergi je lah ke rumah jiran sebab nak minta minyak. Tapi dalam hati dia begitu berat sekali. Berat sekali dalam hati dia. Sebab dia tak pernah minta-minta apa pun daripada orang lain, walaupun mereka ni sangat miskin. Jadi apa dia buat? Dia pun ketuk pintu jiran dia. Tapi dia ketuk, tuan-tuan dan perempuan, dia ketuk pintu jiran dia dengan cukup perlahan sekali. Guna hujung jari je macam ni. Dia ketuk pintu tu guna macam ni je. Mana nak dengar kat tuan rumah tu. Dia ketuk-ketuk macam tu sebab dia malu, dia segan dan dia tak biasa minta-minta kepada orang. Jadi dia ketuk-ketuk macam tu. Memanglah pastilah jiran tu tak buka pintu sebab tak dengar. Perlahan bona kan. Tapi dia buat-buat macam tu. Lepas tu dia pun balik. Dia cakap dekat isteri dia, abang dah ketuk dah pintu, tapi jiran kita tu macam dah tidur. Dia tak buka pintu, dah tidur kot, ataupun tak duduk kat rumah. Dia bukan menipu. Memanglah dia dah ketuk pun. Dia memang ketuk, bukan menipu dah kan. Dia ketuk, tapi dia ketuk perlahan sangat. Jadi malam tu, tuan-tuan dan perempuan, ibu kepada Rabi'atul Adawiyah tidurlah dalam keadaan baru melahirkan anak. Dia nak letak minyak pun dia tak dapat. Anak yang baru lahir, iaitu Rabi'atul Adawiyah, pun duduk menangis-nangis kan. Baby baru lahir. Jadi si ayah tadi tu tidur dalam keadaan cukup sedih lah. Anak dan duduk menangis, nak letak minyak untuk dia pun dan tak ada minyak. Bini dan baru bersalin dan nak bagi dia letakkan minyak, dan minyak pun dan tak ada duit nak beli kan. Sedih laki ni. Sedih ayah kepada Rabi'atul Adawiyah ni, memikirkan keadaan dia yang begitu miskin, yang tak ada apa-apa pun dalam rumah dia. Makanan tak ada, minuman tak ada, minyak tak ada, apa pun tak ada. Miskin ni, pasal miskin ni tuan-tuan. Tapi dalam hati dia yakin Allah akan memberikan dia rezeki. Jadi dia tak nak minta kepada mana-mana pun makhluk Allah. Hebat orang macam ni Jadi dalam keadaan hati dia berbolak-balik, gundah gulana, dia pun tidur lah. Macam mana dia nak buat ni? Mudah-mudahan Tuhan bagilah dan joki kan. Baik. Itu benda ni berlaku pada rumah dia, rumah Rabi'atul Adawiyah ni. Tuan-tuan, pada malam yang sama, raja dekat daerah tu ataupun negeri itu ataupun negara tu, raja tu dimimpi tuan-tuan dan puan-puan. Raja tu mimpi jumpa siapa? Mimpi jumpa Nabi SAW. Nabi khabar dekat raja ni, wahai si fulan, wahai raja si fulan, saya tahu yang kamu ni setiap hari baca selawat ke atas aku 100 kali, dan setiap hari Jumaat kamu baca selawat ke atas aku 400 kali. Tapi Jumaat yang lepas kamu tak baca pun selawat 400 kali ke atas aku, kata Nabi. Kamu sibuk dengan urusan negara, kamu uruskan yang tu ni apa semua, sampai kamu terlupa nak baca ompe ratus kali selawat yang biasanya kamu baca untuk aku pada hari Jumaat. Nabi datang dalam mimpi tuan-tuan. Nabi cakap macam tu. Kemudian Nabi pun menyatakan, sebagai tebusan kerana kamu tak baca selawat ke atas aku 400 kali yang biasa kamu baca pada hari Jumaat tu, sebagai tebusan dia, pampasan dia, maka hendaklah kamu memberikan sekian-sekian hadiah, sekian-sekian wang. Untuk siapa? Untuk si fulan-si fulan yang duduk di tempat si fulan-si fulan. Nabi pesan macam tu dalam mimpi si raja. Raja tu bila bangun daripada tidur, tuan-tuan rasa dia jadi apa? Dia rasa apa tuan-tuan? Raja ni dia cukup gembira sekali. Sebab apa? Dia kata, ya Allah, selama ni dia baca selawat memang sampai ke Nabi rupa weh. Memang Nabi terima selawat yang dia baca. Memang Nabi tahu dan baca selawat. Maksudnya dia dalam hati dia punyalah gembira sebab dia yakin bahawa selawat yang dibaca tu memang disampaikan pada Nabi.
Tuan-tuan tak gembira kau kalau selawat tuan-tuan Nabi nampak, Nabi tahu, oh si fulan ni baca selawat kata aku. Macam tu lah raja tu, punyalah happy dia. Kerana dia tahu bahawa Nabi tahu yang dia baca selawat kepada Nabi setiap hari. Setiap hari baca 100 kali, setiap hari Jumaat baca 400 kali. Dia terlupa satu Jumaat, jadi Nabi datang mimpi, Nabi tanya, apa hal kau tinggal selawat ni 400 kali ni? Tak ada dah. Kau dah tinggal ni 400 kali, sebagai ganti dia kau pergi bagi sedekah sekian-sekian kepada seorang yang nama sekian-sekian dekat tempat sekian. Maka raja tu bila bangun dia pada tidur, dia panggil orang-orang gaji dia, menteri dia apa semua. Maka dengan penuh rasa gembira, terharu, sebab dia tahu bahawa Nabi SAW terima selawat Maka dia pesan dekat menteri apa semua, aku nak kau bagi sekian-sekian duit, beribu duit dinar. Aku nak kau bawa makanan, bawa minuman, bawa apa benda, harta-harta yang banyak, pergi kepada si fulan yang Nabi mention nama dia dalam mimpi tadi. Pergi kepada si fulan, kau bagi dia. Maka tu tuan-tuan, pagi tu raja pun hantarlah duit dinar emas beribu-ibu, dengan makanan satu lori lah bahasa kita, dengan harta benda semua satu lori. Raja hantar sebab tanda rasa bersyukur, rasa gembira sebab dia tahu yang Nabi terima selawat Lalu semua yang dihantar itu kepada siapa ya tuan-tuan? Dihantar kepada ayah kepada Rabi'atul Adawiyah, yang malam tadi dia tidur dalam keadaan sedih. Dia tak ada harta, dia tak ada duit, nak beli minyak pun tak ada duit. Anak isterinya memerlukan minyak, dia nak beli minyak pun tak ada duit. Tapi dia masih mengharapkan Allah bagi dia rezeki. Malam tu tidur. Maka pagi tu orang ketuk pintu, tok ketuk pintu. Bila buka pintu, rupanya pengawal diraja. Pengawal diraja pun tanya, kau ni nama siapa? Kau nama ni. Yo. Ni raja suruh bagi. Raja suruh bagi. Apa dah? Duit dinar beribu ringgit, makanan satu lori, harta satu lori. Maka terkejutlah ayah kepada Rabi'atul Adawiyah ni. Terkejut dia. Dia pun tanya, kenapa tiba-tiba selama ni tak ada pula? Tiba-tiba raja tu hantar semua ni sebab apa Maka pengawal pun ceritalah, malam tadi raja kita dapat jumpa Nabi. Nabi khabar yang raja ni terlupa baca selawat 400 kali pada hari Jumaat lepas. Jadi sebagai gantiannya, Nabi sebut nama kau dan Nabi khabar dekat raja, hantar hadiah untuk kau ni lah. Maka tu yang saya datang hantar, kata pengawal raja itu. Itu kisah dia tuan-tuan. Kisah tu macam tu lah. Cuma poin yang saya nak sampaikan adalah, satu amalan yang si raja ni buat, sampaikan Nabi sendiri datang dalam mimpi jumpa dia. Apa amalan dia buat tuan-tuan? 100 kali selawat setiap hari dan 400 kali selawat pada hari Jumaat. Itu amalan yang raja tu buat Sampai satu hari dia tak buat yang 400 kali selawat. Nabi pun datang dalam mimpi. Nabi suruhlah raja ni sedekah sebagai ganti kepada selawat yang dia tak baca ni. Maksudnya Masya Allah, tabarakallah, hebat Itu siapa tuan-tuan? Itu raja. Kut raja yang memerintah satu negara itu pun ada masa nak baca selawat 100 kali setiap hari dengan 400 kali setiap hari Jumaat. Yang kita ni yang tak raja ni, kut iyo pun raja. Seorang tu raja Senawang, seorang lagi raja Kek Seremban, seorang lagi raja Seremban 2, seorang lagi raja Taman Marida.
bukan raja apa benda pun. Takkanlah raja lah boleh baca selawat 100 kali setiap hari, kita yang tak raja ni tak boleh baca. Kot kita lagi sibuk daripada seorang raja yang menjaga urusan negara. Anda tuan-tuan ni usah anda. Kan, kalau raja boleh baca selawat 100 kali setiap hari, orang macam kita yang tak raja ni sepatutnya 300 kali setiap hari boleh baca. Kalau raja boleh baca 400 kali selawat pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat, kita yang tak level raja ni sepatut baca 1000 kali pun boleh setiap hari Jumaat. Tapi nak ceritakan point dia adalah, Kalau dapik lah tuan-tuan, hari Jumaat itu selawat jangan kurang 3 atau 400 kali. 400 kali lah. Alah, bagilah chance sikit, 400 kali lah tuan-tuan. Target. Bermula daripada malam Jumaat. Dia tak ada susah payah bona dah. Tak ada susah mana dah. Kalau malam Jumaat tu masuk hujung maghrib, kita baca 100 kali. Masuk hujung isyak, baca 100 kali lagi. Lepas subuh, baca 100 kali lagi. Lepas solat Jumaat ko, lepas solat asar ko, baca 100 kali lagi. Selesai dah 400 kali. Pola payah bona tuan-tuan. Ataupun lepas isyak baca 200 kali selawat, lepas subuh baca 200 kali selawat. Selesai. Pola payah bona kan. Cakap orang aku pun belum tentu buat lagi. Astaghfirullahalazim. Cakap macam senang ke tak? Aduh, Ustaz cakap macam senang, Ustaz pun tak terbuat ke tak? Masah betul lah. Tak apalah, maksud kita usahalah tuan-tuan. Lihatlah sekarang ni, cuba niat ni. Tuan-tuan yang ada 8 orang tengah dengar Syekh Cerabih ni, cuba hari ni, sekarang ni, malam ni kita niat, InsyaAllah setiap hari Jumaat saya cuba nak habiskan 400 kali selawat, sebagai tanda beramal dengan hadis yang kita baca tadi, sebagai tanda kita menyahut suruhan Nabi SAW yang Nabi kata perbanyakkanlah selawat kepada aku pada hari Jumaat. Jadi kita nak beramal dengan hadis tersebut. Yang ulama kata tadi, macam kita bacakan tadi daripada kitab tu kan, ulama kata sekurang-kurang memperbanyakkan selawat itu adalah 300 ke 400 kali. Di samping itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setiap hari selawat 100 kali jangan lepas. Orang yang sangat rugi, minta maaf nak cakap, orang yang sangat celaka, dia akan hilang selawat 100 kali setiap hari. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, orang-orang yang nak dibukakan pintu oleh Allah, 100 kali selawat itu tak boleh ditinggalkan. Berapa lama kan baca selawat 100 kali ni? Kau duduk lepas subuh 10 minit, 15 minit, selesai dah 100 kali. Daripada office kita, daripada rumah kita ni, nak pergi office kita tu, dah lah seorang bantu osah jam nak harung jam nak pergi office kita tu kan, mungkin 20 minit, mungkin setengah jam. Dalam kereta tu dah 200 selawat boleh baca lah. Dalam kereta je selesai. Dalam kereta sahaja selesai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin tuan-tuan ni yang kerja office, macam siapa ni, Abang Arif contohnya kat sini, mungkin Tuan Azumi pun mungkinlah kerja office. Dan ada orang lain dia bisnes, kerja sendiri, macam Abang Zahudin, office ko, kerja sendiri ko, kita memang tak dapat nak ngelak daripada bawa kereta. Mana nak pergi kena bawa kereta. Nak beli sarapan pun kena naik kereta. Nak pergi kerja kena bawa kereta. Nak hantar roti kat klien, kat customer, kena bawa kereta. Tuan-tuan bayangkan, waktu kita dalam kereta saja kalau baca selawat dah boleh baca 300-400 kali dah. Manfaatkan waktu dalam kereta je. Tuan-tuan nanti tekan dekat Shopee. Kat Shopee ada jual tasbih cincin dia tu kan. Kalau cincin omeh tu RM400, RM500 kan cincin omeh kan. Yang cincin tasbih ni RM1 dia boleh dapat dah. RM2 pun ada, RM3 pun ada.
Ada tasbih yang dah ada bunyi-bunyi lah, 100 kali pop dia ada ni, ada bunyi kan. Alah paling murah RM1 boleh dapat lah tuan-tuan. Boli 10 tasbih tu RM10 je. Letak 3 tasbih dalam kereta. Letak 3 tasbih dalam kereta kita. Masuk je dalam kereta, start je enjin, pop, sarung tasbih tu. Selawat. Kalau 10 minit kita sangkut dekat jam, rezeki kita sangkut dekat jam, kita boleh baca selawat banyak. Kalau kita sangkut dekat jam 20 minit, 200 selawat rezeki kita dapat baca. Semakin lama sangkut jam, semakin banyak selawat kita dapat. Sah tuan-tuan. Jadi cuba budayakan apa yang saya khabarkan ni. Ya, yang naik kereta, selawat dalam kereta. Mungkin makcik-makcik kan, makcik-makcik apa semua, hajah semua ni, mungkin dia tak bawa kereta. Biasalah, kita kan makcik-makcik biasa kan ada personal driver kan. Ada driver, kalau nak mana-mana driver bawa. Driver tu suami lah, siapa lagi je tak. Nak pergi beli barang, suami lah bawa je tak. Mungkin makcik-makcik mungkin tak bawa kereta, tapi mungkin kita ada keluar pergi berjalan-jalan, jogging ke. Kau makcik-makcik kot ada yang belajar tai chi ke. Ada makcik-makcik kat sini dia suka belajar tai chi. Keluar daripada rumah, nak pergi berjalan, pergi pasar, nak pergi jumpa rumah jiran, kau berjalan pergi masjid, pergi berjalan pergi surau. Time berjalan tu ni tasbih RM1 ni, pastikan ada kat jari baca selawat. Waktu kosong kita sebab naik osah banyak Kalau waktu kosong kita saja diisi dengan selawat, wallahualam mungkin beribu selawat kita boleh baca setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amalkan bacaan selawat ini pada setiap hari, paling sikit 100 kali. Setiap hari Jumaat, paling sikit 400 kali. Ini nasihat dan pesanan ikhlas daripada saya, dengan harapan tuan-tuan dan puan-puan dapat amalkan yang itu. Saya pun dapat tumpang pahala. Saya pun belum tentu dapat buik tuan-tuan, belum tentu dapat buik. Tapi kita budayakanlah sama-sama, kita biasakanlah diri kita ni sama-sama, kita ubahlah diri kita sama-sama. Daripada tak banyak baca selawat jadi banyak, daripada sikit baca selawat jadi banyak. Bila lagi nak tukar ni? Bila lagi nak banyakkan selawat pada Nabi ni? Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca selawat 100 kali setiap hari, maka ataupun 100 kali pada hari Jumaat, maka Allah akan memberikan kepadanya cahaya atas cahaya, nurun ala nur. Allah akan bagi dia cahaya atas cahaya untuk orang yang membaca selawat 100 kali pada hari Jumaat. 100 kali pun jadilah. Tapi macam kita khabarkan tadi, kalau boleh 400 kali lah tuan-tuan. Ya, boleh kau tak boleh tu? InsyaAllah boleh ya. Niatlah dulu malam ni, InsyaAllah Allah akan permudahkan. Kemudian ada soalan. Ada soalan daripada makcik, makcik Kamsiah. Ya, makcik Kamsiah tanya, Ustaz, selawat yang terbaik macam mana Ustaz? Bagus soalan tu. Saya pun terdotik tadi nak sebut. Kita kalau nak baca selawat banyak-banyak, nak baca 100 kali, 200 kali, 300 kali, saya tahulah tuan-tuan tarikat Jafariyah, tuan-tuan tarikat Said Ahmad Bidris, jangan lupa baca selawat Azimiyah tu. Nak baca 100 kali selawat, janganlah baca selawat Azimiyah tu 100 kali pula. Sebab apa? Sebab panjang. Kau boleh baca lah, tak ada salah dah, lagi bagus. Tapi kan panjang selawat Azimiyah tu, nak baca sekali pun dah seminit. 100 kali 100 minit, mangai 1 jam lebih nak habis dengan 100 kali selawat Azimiyah tu. Jadi nak buat macam mana? Ambillah selawat yang paling ringkas yang Nabi SAW ajar. Nabi SAW ajar selawat macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup.
Lah, selawat yang kita baca dalam sembahyang tu lah. Dalam sembahyang tu kita baca selawatnya. Itulah selawat paling afdal. Itulah selawat yang paling afdal, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana selawat itu keluar daripada mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajarkan selawat tersebut. Dan saya faham tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah, orang-orang hebat, orang-orang mulia dalam tarekat, pelajar tasawuf dan sebagainya. Tapi saya nak tanya satu soalan. Satu selawat yang Nabi ajar dengan satu selawat yang Said Ahmad bin Idris ajar, mana selawat yang lebih afdal? Tak ada khilaf. Selawat yang pernah keluar daripada mulut Nabi SAW, itulah selawat yang paling afdal dalam dunia, walaupun selawat itu ringkas. Jadi macam mana nak baca selawat 100 kali, 200 kali, 400 kali ni? Mudah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tu ya, baca 100 kali cukup. Tapi terpulanglah tuan-tuan, sekali lagi saya kata, terpulang kalau nak baca selawat azimiyah tu. Osah handa, selawat azimiyah tu handa, masya-Allah, tinggal lagi panjang. Selawat Ibrahimiyah pun cukup hebat, cukup afdal, kerana Nabi juga yang mengajarkan selawat Ibrahimiyah. Tapi macam saya khabarkan tadi, panjang selawat Ibrahimiyah tu. Jadi kita ambil selawat yang memang ringkas, yang mudahkan kita baca banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam 1 minit kita dah boleh baca 20 kali selawat dah. Beza dengan kalau selawat azimiyah tadi, dalam 1 minit mungkin satu selawat je kita dapat baca sebab panjang, betul. Jadi afdalnya tuan-tuan dan puan-puan, baca je selawat yang pendek tu, yang kita baca dalam sembahyang tu lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah kita cuba amalkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita cuba amalkan. Rugi kalau kita tak amalkan selawat dalam hidup kita. Setelah ratusan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan selawat kepada Nabi. Selawat ni banyak. Ada juga selawat nama dia selawat Jibril. Apa dia selawat Jibril ya? Saya pun tak ingat lah selawat Jibril. Siapa ingat? Selawat Sayyidina Jibril, siapa ingat? Saya tak ingat selawat Jibril tu macam mana Saya cuba cek nanti. Saya kalau tahu nanti saya maklumkanlah minggu depan ke, atau kuliah saya nanti hari Ahad nanti ke, siapa datang kelas Adabul Mufrad tu, insya-Allah saya cuba carikan, insya-Allah. Saya tak ingat dia. Minta maaf Hajar Maisarah, saya tak ingat selawat Jibril tu macam mana, saya tak ingat. Nanti saya cuba cari, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, cukuplah kemuliaan ibadat salawat itu. Mulianya ibadat salawat ini. Salawat ini adalah satu-satunya benda yang Nabi suruh kita, Allah suruh kita buat, dan Allah pun buat sekali. Semua ibadat-ibadat di dunia ni Allah suruh kita buat, tapi Allah tak buat. Allah suruh kita salat, Allah salat ke? Allah suruh kita bayar zakat, Allah bayar zakat ke? Allah suruh kita berzikir, Allah berzikir ke? Allah suruh kita baca Quran, Allah baca Quran ke? Semua tu Allah tak buat, tuan-tuan. Satu saja amalan Allah suruh kita buat, dan Allah pun buat sebagai tanda kecintaan terhadap Nabi SAW. Itulah ibadat selawat kepada Nabi. Innallaha, mula-mula terih, sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna ala nabi,
mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, seruan untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah ke atasnya, ke atas Nabi, dan ucapkanlah salam ke atas Nabi. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, Allah pun baca selawat. Maksud selawat yang Allah baca ni, maksud selawat tu adalah Allah sendiri, Allah sentiasa melimpahkan rahmat ke atas Nabi. Itu maksudnya. Bukannya Allah duk baca selawat macam kita baca, tidak. Allah berselawat maksudnya Allah sentiasa merahmati Nabi, sentiasa melimpahkan rahmat atas Nabi. Itu maksudnya. Baik, apakah dia selawat Jibril? Laju Abang Zahudin hantar kasih. Masya Allah, tabarakallah. Selawat Jibril ni pendek ya rupa. Ni selawat Jibril tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Abang Zahudin kerana hantarkan kepada saya. Laju hantar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawat Jibril. Baik baik. Itu dah menjawab soalan makcik apa ni Hajah Maisarah tadi. Kemudian ada satu soalan daripada Tuan Azumi. Adakah perbuatan menyapu muka selepas solat itu satu khilafiah? Dia ada dua pandangan. Ada ulama kata sunat sapu kepala lepas sembahyang. Ada setengah ulama kata tak sunat sapu kepala lepas sembahyang. Kenapa timbul khilaf macam ni? Sebab dalam riwayat ada disebut Nabi sapu kepala. Sebab lepas Nabi bagi salam, Nabi sapu kepala. Tapi ulama menghuraikan hadis ni, ulama kata Nabi sapu kepala sebab bila Nabi sujud, Nabi bukan sujud atas sejadah RM20,000 tu. Bukan sejadah mahal-mahal, sejadah Pakistan yang topa-topa tu. Nabi sujud atas tu, tak. Nabi sujud di atas pasir, di atas tanah, di atas mungkin pelepah tamar yang memang banyak pasir atas tu. Jadi bila Nabi sembahyang, Nabi sujud, penuh ni pasir ni. Jadi bila dah bagi salam, dah habis sembahyang, Nabi sapulah, hilangkan pasir tu. Jadi Nabi sapu, tapi tujuan Nabi sapu tu nak hilangkan pasir. Maka setengah ulama cakap, tak apalah, Nabi dah sapu, dah kita ikut je lah sapu. Dia pun ikutlah sebiji-biji. Nabi sapu, okay, dia kata kita pun sapu sekali. Tak kisahlah kita ni ada pasir tak ada pasir, yang penting Nabi dah sapu, kita sapulah. Ini kata sebahagian ulama. Setengah ulama lagi kata, kenapa engkau nak sapu pula? Nabi sapu sebab ada pasir. Engkau sujud tak kena pasir pun, kau nak sapu apa bodoh jadi tak payahlah sapu. Ini kata sebahagian ulama. Jadi terpulanglah ke kita tuan-tuan, nak sapu pun boleh, tidak sapu pun tak ada masalah. Tapi saya tengok pandangan yang agak kuat itu adalah tidak sapu. Sebab memang Nabi sapu tu nak hilangkan pasir. Jadi perbuatan Nabi sapu dahi ni adalah satu perbuatan yang disebabkan ada debu. Jadi Nabi sapu. Kita kok tak ada debu, buat apa nak sapu tak? Macam tu lah. Apa pun terpulang. Memang khilaf. Setengah ulama kata tak payah sapu. Itu pandangan yang saya rasa yang kuat dan lebih diamalkan. Ada ulama kata tak apa kau sapu yo, tak ada salah itu dah. Itu terpulang lah. Ya, baik. Itu untuk menjawab persoalan Tuan Azumi tadi. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua, makcik-makcik, pakcik-pakcik, Abang Zahudin, Abang Arif, semua-semualah yang bersama insya-Allah malam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan adalah manfaat kita dapat, adalah keberkatan yang kita dapat berkat kita baca selawat, berkat kita baca hadis-hadis Nabi SAW tadi. Dan dalam 1 jam kita berkuliah ni, berapa puluh kali kita sebut nama Nabi, berpuluh kali jugalah mulut kita melafazkan salawat kepada Nabi SAW. Semua itu pasti mendatangkan keberkatan dalam hidup kita insya-Allah. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi minggu hadapan. Kepada yang berkelapangan, jumpa datang kuliah saya dekat Saha Ja'fari Taman Marida, Senawang.
Ada kuliah saya kat situ setiap hari Ahad 9 pagi 9 pagi setiap hari Ahad. Belajar kita hadis, kita Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan berkelapangan, sila jemput datang insya-Allah taala. Ya, sementara ni kelas hadis sahaja. Nanti tahun depan ada kelas hadis, lepas tu ada kelas bahasa Arab. Ya, saya nampak je nama Abang Arif, saya teringat yang saya hutang kelas bahasa Arab. Tu dia. Jadi insya-Allah tahun depan akan ada kelas hadis dan ada kelas bahasa Arab nanti insya-Allah. Tahun depan tahun depan. Baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita jumpa lagi lah. Ya, mudah-mudahan rezeki kita ukhuwah dalam majlis-majlis ilmu lah. Ya, dapat kita jumpa, dapat kita sama-sama berkongsi dalam majlis-majlis ilmu macam ni. Mudah-mudahan berkatlah perhubungan ukhuwah kita insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih banyak. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh dengan majlis. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.